Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam pembentangan kali ini, saya Nur Kristina Izzati binti Azhar dan rakan pembentangan saya iaitu Nik Nur Adawiyah binti Nik Kamarudin akan melakukan pembentangan berkaitan isu aspirasi dan hala tuju pendidikan bagi tugasan pentaksiran berterusan persembahan GPPP 1092. Jadi dalam pembentangan kali ini, terdapat 3 perkara yang akan kami sampaikan, iaitu yang pertama, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Dan yang ketiga, implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, saya mulakan dengan apa itu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM. SKPM merupakan sebuah instrumen penilaian murid dan sekolah yang menjadi indikator kepada kualiti pendidikan di Malaysia. SKPM dilakukan bagi melaksanakan penilaian yang berterusan untuk kita melihat dan memberi impak yang, kepada kemenjadian murid. Pengubahan SKPM bermula pada tahun 2003, seterusnya ditambah baik kepada SKPM pada tahun 2010 iaitu SKPM 10 dan yang kemudiannya ditambah baik lagi menjadi SKPM gelombang kedua pada tahun 2017 ataupun digelar sebagai SKPM G2. Okey, SKPM digunakan oleh siapa? Kegunaan SKPM digunakan untuk kegunaan jemaah nazir dan jaminan kualiti JNJK untuk melaksanakan penaziran. Yang kedua, untuk kegunaan pihak sekolah sebagai panduan penarafan kendiri sekolah. Dan yang ketiga, sebagai kegunaan KPM, JPN dan PPD, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah untuk melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap sekolah-sekolah di Malaysia. Aspek pengurusan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP menjadi panduan kepada pengubalan SKPM. Yang pertama, SKPM akan merujuk kepada pemimpin yang meneraju dan mengurus institusi pendidikan, guru yang terlibat dalam proses PDP. SKPM juga pengurusan PDP juga merangkumi pengurusan kurikulum dan co-kurikulum, prasarana dan sumber pendidikan, pembentukan sasian murid serta penglibatan komuniti dalam pendidikan. Merujuk SKPM 10, penilaian prestasi sekolah akan berpandukan kepada 5 standard yang ditetapkan oleh SKPM 10, iaitu standard pertama berkaitan dengan kepimpinan dan hala tuju, standard kedua pengurusan organisasi, standard ketiga pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid, standard keempat pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP dan standard kelima kemenjadian murid. SKPM 10 ditambah baik untuk membentuk SKPM G2 ataupun SKPM gelombang 2 yang merupakan instrumen panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan dan proses PDP melalui perincian tugasan ataupun perincian panduan. SKPM G2 juga mengekalkan 5 standard yang telah ada di dalam SKPM 10 setelah ditambah baik. Bagi kandungan standard 1, kepimpinan dan hala tuju, SKPM memfokuskan pengerakan semua warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PDP. Begitu juga dengan SKPM J2 yang mana hasil penambahbaikan itu menekankan peranan pengetua atau guru besar PGB sebagai peneraju, pembimbing dan pendorong. Kandungan standard yang kedua, pengurusan organisasi. SKPM 10 menekankan pemanfaatan potensi staf, sumber dalaman dan sumber luaran secara berkesan untuk meningkatkan prestasi sekolah. Kemudian di dalam SKPM G2 telah memperincikan aspek-aspek seperti pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan sumber pendidikan iklim, pengurusan perpaduan dan permuafakatan strategik. Kandungan standard ketiga, pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Dalam kandungan standard ketiga ini, SKPM 10 telah menekankan peningkatan kualiti sekolah sebagai institusi pendidikan dengan menjamin keseimbangan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial murid, iaitu JERIS. Kemudian di dalam SKPM G2 telah memperincikan pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hak ehwal murid kepada 3 perincian yang diasingkan untuk dikhususkan supaya pengurusan sekolah
pengurusan institusi pengajian dapat difokuskan dengan lebih baik dan berkesan, iaitu pengurusan kurikulum, co-kurikulum dan hak hewan murid. Kandungan standard yang keempat, pengajaran dan pembelajaran PDP. Menurut SKPM 10, PDP merupakan perancangan pelaksanaan pembelajaran yang berkualiti. PDP yang berkesan dapat mengembangkan potensi dan pencapaian murid secara optimum dan berterusan. Kemudian, di dalam SKPM G2 telah menekankan penggunaan pendekatan pembelajaran dan pemudahcaraan, iaitu PDPC dalam institusi pendidikan. Guru akan bertindak sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai, manakala murid pula akan bergerak secara aktif dalam bilik darjah. Kandungan standard yang kelima, kemenjadian murid. SKPM 10 memfokuskan dalam melahirkan murid yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berupaya mencapai kesejahteraan diri dalam melindungi dan memajukan diri sendiri. Manakala di dalam SKPM G2 telah memperincikan kemenjadian murid dalam aspek akademik, co-kurikulum dan sasiah supaya kanak-kanak seimbang dari segala aspek dalam pendidikan. Secara keseluruhannya, standard-standard di dalam SKPM, standard-standard yang diperkenalkan dalam SKPM ini menjadi panduan kepada guru dan pihak pengurusan sekolah membentuk peribadi murid dan kecemerlangan murid dari segi akademik dan co-kurikulum, di samping meningkatkan prestasi sekolah yang menjadi panduan, yang menjadi indikator kepada kemajuan sistem pendidikan di Malaysia. Pada masa yang sama, guru juga boleh merancang PDP dan PDPC yang berkesan dalam mengembangkan potensi murid pada tahap yang maksimum. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2015 dibentuk oleh KPM untuk menyediakan pendidikan yang terbaik kepada semua golongan murid, yang mana penghasilan PPPM mengambil kira input daripada pelbagai sumber seperti laporan pendidikan, penyelidikan tempatan dan antarabangsa serta warga pendidik. Pelaksanaan pembentukan PPPM adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa serta meningkatkan pandangan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. PPPM juga akan mempersiapkan generasi-generasi muda di Malaysia untuk menghadapi keperluan cabaran pendidikan abad ke-21. PPPM dirangka berdasarkan 3 objektif khusus, iaitu untuk memahami prestasi dan perkembangan cabaran semasa dalam sistem pendidikan di Malaysia. Yang kedua, untuk mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas. Yang ketiga adalah untuk menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan di Malaysia. Terdapat 2 komponen penting dan utama di dalam PPPM, iaitu 5 aspirasi sistem pendidikan negara dan yang kedua ialah 6 aspirasi murid. 5 aspirasi sistem pendidikan negara. 5 aspirasi sistem pendidikan negara merujuk kepada sasaran sistem pendidikan negara dalam pelaksanaan PPPM, dan 5 aspirasi ini merangkumi aspek akses, kualiti, equality, perpaduan dan kecekapan. Berikut merupakan hasil paparan bersumberkan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia berkaitan 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Baiklah, komponen yang pertama, akses. Akses kepada kejayaan. Kerajaan memegang aspirasi ataupun hasrat untuk memastikan semua golongan mendapat hak pendidikan yang berkualiti. Kerana itu, kerajaan ingin menjamin 100% enrolment ataupun penyertaan murid daripada semua peringkat, bermula daripada prasekolah sehingga ke menengah atas. Perkara ini untuk memastikan murid dapat mencapai standard minimum dalam akademik. Melalui komponen ini, kerajaan mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan keuangan seperti skim pinjaman buku teks kepada para pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah,
Kemudian pemberian kemudahan fizikal seperti pembinaan bangunan-bangunan sekolah, infrastruktur dan sebagainya. Bimbingan motivasi, kaunseling kepada ibu bapa dan murid untuk menggalakkan kemasukan pelajar ke sekolah yang diiktiraf oleh kerajaan. Kemudian kerajaan juga menetapkan subjek-subjek teras yang wajib dicapai, yang wajib lulus oleh setiap murid setelah menghabiskan sekolah menengah, iaitu subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Pendidikan Islam ataupun Pendidikan Moral. Kemudian kerajaan juga melaksanakan pendidikan khusus iaitu pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET untuk mengasah kemahiran murid. Komponen aspirasi sistem pendidikan Malaysia, sistem pendidikan negara yang kedua iaitu kualiti. Kualiti standard antarabangsa. Bagi memenuhi komponen kualiti, Malaysia menetapkan hasrat ataupun aspirasi untuk tergolong di dalam kelompok 1/3 teratas dalam peringkat antarabangsa bagi pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Bagi mencapai aspirasi ini, prestasi murid perlu ditingkatkan sehingga bertaraf antarabangsa dan murid-murid perlu dikuasaikan dengan kemahiran-kemahiran kritis seperti menakul, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KBAI, kemahiran membuat unjuran, mengaplikasi dan kemahiran memimpin. Jadi dalam komponen ini, kerajaan menggunakan pendekatan TIMSS dan PISA untuk dijadikan panduan kemajuan pendidikan di Malaysia dan diterapkan di dalam amalan pembelajaran di institusi-institusi pengajian. Komponen aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga iaitu equity. Equity untuk semua murid. Melalui aspirasi equity, kerajaan menyasarkan untuk mengurangkan jurang pencapaian sebanyak 50% antara murid, sama ada murid di kawasan bandar dan luar bandar, dari segi sosioekonomi dan dari segi gender. Perkara ini termasuklah untuk memberikan peluang pendidikan kepada murid pintar cerdas, murid berkeperluan khas dan murid peribumi. Faktor perbezaan jurang ni. Perbezaan jurang pencapaian murid ini berlaku atas faktor taraf pencapaian pendidikan ibu bapa yang berbeza. Yang kedua ialah faktor purata pendapatan isi rumah dan yang ketiga ialah peratusan murid yang menerima bantuan keuangan yang rendah. Jadi melalui aspirasi ini, kerajaan meletakkan inisiatif untuk membuka laluan alternatif pendidikan yang baru seperti pendidikan teknikal dan pendidikan vocational untuk mengembangkan potensi-potensi murid bukan sahaja di dalam akademik, malah di dalam kemahiran-kemahiran teknikal dan vocational. Yang kedua, kerajaan juga menerapkan projek berasaskan komuniti serta aktiviti yang merentas sekolah. Kemudian murid juga dibenarkan untuk belajar mengikut minat masing-masing dan pembelajaran dilakukan secara bersifat kendiri melalui PDPC. Yang mana guru bertindak sebagai pemudah cara dan murid bergerak secara aktif di dalam proses pembelajaran. Komponen aspirasi yang keempat, perpaduan. Memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Perkara ini merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmoni. Jadi, di dalam aspirasi perpaduan ini, kerajaan meletakkan objektif dan hasrat untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat dalam memberikan perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian etnik, kaum dan bangsa di Malaysia. Jadi, melalui aspirasi ini, negara dapat membentuk identiti nasional dalam kalangan murid, yang mana murid berasa bangga untuk menjadi rakyat Malaysia. Bagi pelaksanaan aspirasi ini, metod yang digunakan ataupun langkah yang diambil adalah dengan menggalakkan interaksi antara murid, yang mana melalui interaksi tersebut, murid dapat belajar untuk memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian bangsa dan kaum serta agama di sekeliling mereka dalam kalangan rakan-rakan mereka sendiri.
komponen aspirasi sistem pendidikan negara yang kelima dan yang terakhir, iaitu kecekapan. Pelaksanaan berkecekapan tinggi. Kecekapan dapat diukur berdasarkan tahap keberhasilan murid di sekolah. Jadi, melalui aspirasi ini, dalam mencapai hasrat kerajaan untuk mendapatkan kecekapan yang tinggi dalam potensi sekolah dan sistem pendidikan negara, pihak pengurusan sekolah perlu menguruskan bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan dengan cekap untuk memaksimumkan tahap keberhasilan murid. Jadi, tahap keberhasilan murid ini dapat membuktikan kemajuan prestasi sekolah serta kemajuan sistem pendidikan di Malaysia. Berdasarkan aspirasi-aspirasi ataupun sasaran yang telah dikemukakan oleh kerajaan dalam PPPM, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang menjadi tunjang kepada transformasi sistem pendidikan di Malaysia yang akan menentukan hala tuju sistem pendidikan negara ke arah sistem pendidikan yang bertaraf antarabangsa. Setiap anjakan yang dibentuk di dalam PPPM akan merujuk kepada 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan seperti bahasa Mandarin, Tamil, Jepun, Jerman dan sebagainya. Anjakan yang ketiga adalah dengan melahirkan rakyat yang menghayati nilai-nilai murni seperti nilai patriotisme, perpaduan dan nilai cinta akan ilmu. Anjakan yang keempat, mentransformasikan profesi keguruan sebagai profesi pilihan yang utama di dalam negara. Anjakan yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah melalui komponen-komponen kepimpinan yang berkualiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Adawiyah selaku pembentang kedua akan meneruskan lagi penerangan kami tentang anjakan PPPM. Anjakan yang keenam ialah mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan yang seterusnya ialah memanfaatkan TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Seterusnya, anjakan ke-8 mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan yang ke-9 pula ialah bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawabkan awam secara langsung. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, melahirkan guru yang bersikap demokrasi. Okey, apa tu guru yang bersikap demokrasi? Guru yang berdemokrasi adalah guru yang bersikap adil kepada setiap murid tanpa mengira latar belakang sosio budaya, kepercayaan ataupun status ekonomi. Okey, maksudnya kat sini, macam yang kita tahu, dekat Malaysia ni kita ada banyak kaum. Contohnya macam kaum Melayu, kaum India dan juga kaum Cina. Okey, maknanya kat sini guru yang berdemokrasi ni adalah guru yang memberikan peluang pembelajaran tu kepada setiap murid tanpa bersikap rasis. Begitu. Lepas tu yang kedua, guru memiliki keprihatinan atau bersikap empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa murid. Okay, sebagai contoh, guru melaksanakan derma kilat kepada murid yang kehilangan ahli keluarga. Yang ketiga, guru turut menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid agar dapat memupuk kesejahteraan dan juga keharmonian. Okey, sebagai contoh, guru sentiasa menyalurkan kasih sayang serta memberi nasihat secara lembut dalam proses membimbing murid. Okay, macam kita tahu, murid ataupun kanak-kanak ni mereka senang diasah jika kita membimbing mereka dengan cara yang penuh kasih sayang, lemah lembut. Okey, macam tu. So, untuk membina sahsiah unggul murid ni, kita sebagai guru kenalah ada sifat penyayang, lemah lembut dan sebagainya. Dan yang keempat,
guru perlulah mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat pendidikan untuk mengubah tingkah laku manusia tu. Sebagai contoh, guru merancang proses pembelajaran dan pengajaran dan pelajaran, iaitu proses PDP, dengan betul supaya dapat memberi ilmu untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Maksudnya kat sini, guru tu kena merancang secara strategik lah proses PDP itu sebelum melaksanakan aktiviti-aktiviti itu, supaya murid ini dapat faham dan juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, ia akan membentuk guru yang cintakan perpaduan dan juga pembina negara bangsa. Ia dapat memenuhilah aspek perpaduan dalam aspirasi sistem pendidikan negara. Guru akan berperanan penting untuk membangunkan modal insan dan juga memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh, berdaya saing, berkeyakinan tinggi dan berpegang teguh pada agama. Maknanya seimbang dalam pelbagai aspek, iaitu rohani, fizikal, mental dan sebagainya. Lepas tu, guru peka dengan isu-isu perpaduan dan berusaha mewujudkan pembelajaran yang menggalakkan kesefahaman dan kerjasama dalam kalangan murid. Okey, contohnya, guru ni boleh menjalankan aktiviti berkumpulan ataupun pick random, tidak kira bangsa ataupun kaum murid itu. Lepas tu, letakkan dia dalam satu kumpulan dan laksanakan aktiviti berkumpulan lah. Hal ini akan mewujudkan, secara tidak langsung akan mewujudkan interaksi antara murid-murid itu, seterusnya merapatkan lagi hubungan antara mereka. Implikasi yang seterusnya ialah ia dapat melahirkan guru pembentuk modal insan yang harmonis dan juga seimbang. Okey, guru merupakan ejen penting dalam menyampaikan ilmu seperti yang terkandung dalam kurikulum dan pemupuk nilai murni serta kerohanian. Maknanya kat sini, guru ni perlu melaksanakan setiap proses PDP itu berdasarkan kurikulum yang telah digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, guru perlu menghayati hasrat aspirasi sistem pendidikan negara serta FPK, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan, supaya tindakan ataupun perancangan tidak tersasar. Maknanya kat sini, betul lah, setiap aktiviti tu, sebelum menjalankan aktiviti tu, kena dirancang dengan sebaiknya based on sistem pendidikan negara serta FPK ni, supaya tak jadi huru-hara, supaya objektif pun tercapai. Macam tu, hasilnya tahap prestasi murid dapat ditingkatkan secara maksimum. Terusnya, saya ada ambil contoh pelaksanaan aktiviti harian di prasekolah mengikut kurikulum. Okey, yang pertama, perbualan awal. Okey, apabila kanak-kanak tu datang, dia masuk dalam kelas, dia duduk, guru ni kenalah menanya khabar kanak-kanak tu. Guru kena perhati mood kanak-kanak tu, sama ada dia okey ke tak, dia happy ke, dia sedih ke. Kita kena, maknanya sebagai seorang pendidik, dia kena berperanan penting lah, kena bermain peranan untuk tanya, tengok semua benda tu. Lepas tu, guru perlulah berbincang apakah aktiviti yang bakal dilaksanakan pada hari tersebut. Yang kedua, aktiviti fizikal. Okey, pelaksanaan aktiviti fizikal ni perlu dijalankan selama 30 minit. Contoh aktiviti fizikal yang boleh dibuat seperti berjalan, melompat, berlari, bermain. Okey, selepas main-main tu, amalan kebersihan ni perlulah diterapkan selepas aktiviti fizikal ni. Macam contoh, lepas bermain kena pergi basuh tangan dengan sabun, cuci bersih-bersih, macam tu. Yang ketiga, aktiviti pembelajaran. Okey, aktiviti pembelajaran ini perlu dilaksanakan selama 90 minit. Guru boleh mengajar subjek-subjek asas seperti matematik awal, bahasa Melayu dan juga lain-lain. Tapi dia bukan macam kita yang macam murid sekolah rendah ni yang kena buka buku, baca diri-diri, tak. Guru kena ada strategi untuk buat sesuatu aktiviti tu berkonsepkan belajar sambil bermain. Maknanya dalam bermain, kadang-kadang suka bermain. Jadi dalam bermain pun dia terapkan ilmu tu. Okey, macam tu. Barulah kanak-kanak tu, benda tu mudah meresap masuk. Seterusnya, aktiviti penutup. Bila kanak-kanak tu dah jalankan aktiviti fizikal, aktiviti pembelajaran, dia boleh berkongsi pengalaman pembelajaran bersama kawan-kawan yang lain, bersama guru. Maknanya guru boleh tanya apa perasaan kanak-kanak, happy ke tak, macam tu. Lepas tu seterusnya boleh buat bacaan doa dan juga menunggu kepulangan. Maknanya menunggu ibu apa tu tak ambil, macam tu. Terusnya, melahirkan guru yang profesional. Guru yang profesional atau bercemerlang akan sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuan mereka dan juga kemahiran teknologi masa kini.
ia akan meningkatkan kreativiti guru itu dalam merancang pembelajaran yang menarik, mudah difahami dan juga media pembelajaran yang memudahkan kefahaman murid. Seterusnya, guru juga merancang strategi ataupun kaedah pengajaran kerana sesuatu subjek memerlukan aplikasi pendekatan mengajar yang berbeza. Guru boleh mengaitkan subjek dengan budaya untuk menyemai rasa hormat dan menghargai budaya dan nilai yang pelbagai dalam kelas. Seterusnya, pengaplikasian teknologi yang semakin berkembang dikuasai oleh para guru agar tidak ketinggalan industri. Sebagai contoh, guru menggunakan smartboard dalam proses pembelajaran dan pengajaran, PDP, memerhati tahap pemahaman murid melalui soalan kuis menarik dalam aplikasi Quizizz. Akhir sekali, guru boleh bekerjasama dengan rakan sejawat untuk sama-sama meningkatkan kemahiran diri dalam pelbagai aspek. Seterusnya, mewujudkan guru yang mengamalkan budaya kerja cemerlang. Guru mempraktikkan etika kerja dan sifat integriti yang menyeluruh dan juga positif. Sebagai contoh, guru sentiasa amanah dalam melaksanakan tugas serta berdisiplin dan juga beradab. Yang kedua, guru sentiasa menjaga nama baik profesion dengan tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh dikenakan tindakan tata tertib. Akhir sekali, melahirkan guru yang sentiasa memantapkan kemahiran diri dia. Hal ini untuk memastikan guru kekal relevan dan juga positif. Guru ni boleh melengkapkan diri mereka dengan ciri-ciri pendidik abad 21 dengan sentiasa meningkatkan, mengimprove pengetahuan dan juga kemahiran diri. Para guru perlu rajin mempraktikkan budaya penyelidik dan menjadi pemikir yang kritikal. Hasil dia, ia akan melahirkan guru yang mempunyai pemikiran yang reflektif dan juga bersikap terarah ke diri. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.